hardcore punya laptop, gaming punya laptop, tak semestinya. Kalau ikutkan pertama sekali saya buat untuk technical adalah laptop i3, tak ada graphic card, 4GB RAM. Memang agak lag, tetapi kita tahu untuk minimizekan benda tu. So itu saya sebab tu kita perlu tahu ni kemampuan gadget tu. Seterusnya adalah penggunaan aplikasi live. So seterusnya kita akan tanya pengarah sama ada nak creativity ataupun dia nak simple tetapi content tu sampai. So yang keempat adalah medium creativity, di mana medium creativity ni dia paling akhir, dia macam sama ada kerja publicity ataupun technical lah. Kadang-kadang macam tu. Sebabnya dalam sepanjang saya jadi technical, kadang-kadang layout ataupun paparan ataupun background di belakang yang kalau korang nampak cantik-cantik tu, kadang-kadang technical yang buat, kadang-kadang publicity yang buat. Tetapi sebenarnya technical mesti tahu juga apa korang yang nak dalam korang punya stream tu, apa korang nak letak dekat background tu. Sebab tu perlunya creativity, sebab korang nanti yang akan setting benda-benda tu semua. So kalau macam publicity dia buat macam ni, tiba-tiba tak kena dengan korang punya, so dia jadi bercanggah dan penat kat situ. So perkara keempat ni pun saya rasa penting. So saya akan terangkan satu-satu. Media pertumbuhan berkumpul, di mana ya sebagai satu langkah pertama kita nak mengenal pasti apa yang guna sebagai medium untuk kita buat live lah. So medium pertemuan atau berkumpul ni, stage ni adalah kita nak kumpulkan AJK protokol, panel, moderator dan sebagainya. So dia sebagai satu stage, di mana kalau korang buat program secara face to face, korang nampak dekat atas stage tu siapa kan. Macam ada moderator, ada panel, ada siapa-siapa tu lah. So macam mana korang nak kumpul ni? Sebab tu lah medium berkumpul ni kita akan guna biasanya StreamYard, GM iaitu Google Meet. Okay, kalau tu saya panggil GM lah. Kalau bahasa singkatannya Google Meet. So yang ketiga adalah Webex. Webex pun kadang-kadang kita gunakan juga, sebab kadang-kadang Webex ni kita kan dah ada pensyarah punya Webex kan. So kita nak live stream saja kan. So kadang-kadang kita guna Webex. So itulah medium-medium berkumpul ni. Kita nak letak panel dalam tu, kita nak letak AJK protokol ke moderator ke pengurusi majlis, pembaca doa. Itulah medium berkumpul. So kalau benda pertama sekali kita nak fikir apa kita nak guna untuk medium berkumpul ni sebelum kita buat live ke apa kan. So kita fikir dulu medium untuk stage ni apa yang kita guna, sama ada StreamYard, GM ataupun Webex. Sebab apa kena fikir? Sebab kita nak tahu, kita kena tahu limitasi setiap kumpulan ni. Nanti tak apa, ni asas je dahulu. Nanti saya akan terangkan dia punya secara mendalam benda tu. So perkara yang pertama kita kena fikir adalah untuk medium kita nak buat stage ni apa dia. Apa aplikasi yang kita nak guna, sama ada StreamYard, GM ataupun Webex. Itu sahaja. Okay, yang kedua kita dah tahu medium berkumpul, kita dah tahu ni berapa banyak AJK yang kita nak masukkan, berapa banyak keperluan AJK semasa StreamYard, semasa stream. So kedua kita tak kena tahu kemampuan gadget kita. So soalan yang pertama, kalau kemungkinan dalam ni bukanlah AJK technical, saya ada perasan mungkin ada bukan AJK technical, ada juga yang dikira sebagai pengarah. So pengarah pun tak semestinya tak boleh, tak payah tahu benda-benda ni kan, kena tahu. So tiba-tiba contoh mungkin ada yang berminat kan, tapi kita pula minta yang bukan-bukan, orang kata yang bukan-bukan risau. So macam benda macam ni kita kena fikir apakah kemampuan gadget anda. Bukan kita nak diskriminasi laptop gaming tak ada laptop gaming kita tak boleh jadi AJK, tidak. Tetapi kita nak tahu sebab apa kita nak tengok apa keperluan yang kita boleh buat dan apa aplikasi yang kita boleh gunakan. Contoh nanti StreamYard dah terus boleh live. So apa salahnya kalau laptop dia tak mampu nak buat OBS dan StreamYard, so kita guna sahaja StreamYard sahaja untuk live kan. So dia still lah akan jadi cantik, dia akan jadi berkesan benda tu. So kita kena tengok juga kemampuan gadget. So sebab apa kadang-kadang ada pengarah yang minta tetapi diorang tak sedar tentang benda ni, tak ambil tahu tentang AJK technical tu punya keadaan sebagainya, internet.
Kemampuan gadget ni pun ambil kira tentang internet ke, ada internet. Adakah upload dia sampai 5 Mbps? Adakah upload dia bawah kepada 2 Mbps? Mampu pula apa ni 2 Mbps nak buat live? Boleh tapi lag lah. Itulah biasanya. Sebab tu sebagai pengarah kita kena tahu tentang kemampuan gadget. So perkara yang tiga tentang penggunaan aplikasi live. Sebagai seorang tiga kita punya tahu sikit atau pengetahuan lah mengenai aplikasi yang kita gunakan. Sebab banyak kan macam saya cakap tadi, kita boleh guna StreamYard, kita boleh guna FBS, kita boleh guna macam-macam. So benda ni kita kena tahu juga apa penggunaan aplikasi live. So seterusnya macam saya cakap tadi, kreativiti dalam semasa live. Sebab kadang-kadang kita technical ni kita perlu ada kreativiti. Sebab kadang-kadang macam tiba-tiba line drop kan, FPS drop, line drop. So benda tu boleh mengganggu kelancaran sesuatu technical tu. So macam mana kita punya kotak kreativiti kita dah buat benda tu. So kadang-kadang juga kita boleh tengok macam kreativiti ni kita nak letak benda-benda ataupun kita nak letak logo, kita nak letak ayat-ayat bahan ke apa. Kalau korang perasan, kalau korang pernah, mungkin kat sini ada semester 3 dan semester 1, kalau korang perasan di mana ada satu macam ayat macam scroll macam dalam detail kan. Setengah-tengah kadang-kadang dia buat panjang, setengah dia buat separuh, dia ada macam potong, nampak macam smart sikit dari situ kan. So benda tu kadang-kadang memerlukan kreativiti benda tu. So benda tu pun perlu link dengan publicity. Kalau publicity lah yang buat background tu, kalau publicity technical yang buat, kita tahu lah sini macam mana kita nak kan. Tapi kalau dalam publicity kita pun kena adjust benda, kena lukiskan untuk dia. Okay, aku nak macam ni, nak macam ni, nak macam ni. Korang betul buatkan macam ni, kita nak warna macam ni, macam tu. So kreativiti ni pun perlu, sangat perlu. So itu saja untuk sedikit pengenalan. So macam saya cakap tadi, pembahagian untuk penggunaan teknikal ni ada 3. Pentas, pengantara live dan platform live. So pentas yang macam saya cakap lah, dia sebagai digunakan untuk kita mengumpulkan AJK yang terlibat. So biasanya pentas ni kita jadikan antara aplikasi yang orang boleh gunakan adalah GM, StreamYard, Webex, Microsoft Teams. Ini sahaja. Setakat ni sajalah yang biasa digunakan. Mungkin ada juga, mungkin macam Zoom, ada apa lagi aplikasi. Sekejap. Kita lepaskan azan sikit. Boleh? Boleh tak? Tunggu semeja. Boleh Fiza, boleh. Okay, sekejap.
Okay, baiklah. Di manakah kita tadi? Oh tuan, sorry. Dekat ni kan, pentas tadi. So setakat ni faham tak apa itu pentas ataupun stage, dikira sebagai stage? Faham. Okay, baik, terima kasih. So pengantaran live ni dia sebenarnya adalah satu aplikasi yang digunakan kita nak cantikkan ataupun kita nak sebagai satu medium add-on ataupun tambahan. Di mana kalau sebenarnya bukan OBS Studio ni bukanlah tempat kita nak buat live, tapi bukan, dia sebagai satu cara kita nak cantikkan live tu, kita nak nampak lagi creativity. So pengantaran live ni yang biasa digunakan OBS Studio, OBS Streamlab ataupun StreamYard. So sebab apa StreamYard boleh jadi pentas dan juga boleh jadi pengantaran live? Sebab kalau kita guna StreamYard saja, kita akan nampak kita akan jadikan StreamYard ni sebagai pengantaran live. So pengantaran live ni bukan sesuatu yang orang kata keperluan lah sangat, tetapi dia bergantung kepada orang kata macam mana sebagai tengok kemahuan tu sendiri, sama ada kita boleh push lagi baik, kita boleh gunalah. Kalau kita tak boleh, kita boleh just mampu yang mungkin lah. So benda ni antara live ni. So tentang platform live ni tengoklah sama ada itu bergantung kepada keadaan pengarah program ataupun MT program ataupun dari segi MT pendidik sendirilah ataupun esko pendidik sendirilah, sama ada diorang nak guna FB live, YouTube live ataupun Twitter mungkin. Saya tak tahu, mungkin tahun ni Naufal ataupun AJK lain ada ID nak buat Twitter live kan, saya tak tahu. Benda tu boleh terjadi. So bergantunglah platform live ni kat mana. So biasanya memang bukan biasalah, selalunya memang FB live lah kalau pendidik unit utama tu. So benda ni lah yang korang kena pegang lah untuk keperluan tentang aplikasi tu. So hari ni saya akan masuk, mungkin tu saja pengenalan. Tak apa, kalau ada benda-benda lain nak tanya, boleh tanya, tak ada masalah. Okay, sekarang ni saya akan masuk tentang penggunaan aplikasi live lah, di mana saya akan ajar satu-satu macam mana letak ni, macam mana letak tu, macam mana nak tekan ni, macam mana nak buat live kan. So kita hari ni kita akan guna dua saja, iaitu StreamYard dan OBS Studio. Sebab kenapa tadi nampakan OBS Streamlab kan, kenapa saya tak prefer sangat OBS Streamlab? Kerana kadang-kadang OBS Streamlab dia lagi lag kuat daripada berbanding OBS Studio. So OBS Studio ni dia sikit ringan lah bahasa mudahnya. So StreamYard dan OBS. Okay, tetapi ni dua aplikasi yang saya ajar, tetapi saya akan ajar dua cara. Okay, dua kaedah di mana menggunakan StreamYard sahaja. Okay, dengar saya akan ajar dua perkara untuk kita, kalau korang semua kan edu kan. So objektif pengajarannya dua saja, iaitu korang akan tahu macam mana nak buat live menggunakan StreamYard sahaja, dan korang akan tahu menggunakan membuat live menggunakan StreamYard dan OBS. So dua tu insyaAllah saya akan ajar dua cara tu. Okay. So kita yang pertama sekali kita capaikan objektif pembelajaran kita yang pertama, sebab saya rasa kalau saya cerita kedua-dua mungkin tak sempat, sebab macam pengurusi majlis cakap tadi, dia kata 9.30 dekat je kan. So kalau macam pukul 12 mungkin insyaAllah saya boleh cerita panjang lagi, diizinkan. Okay, baiklah. Tabung masa kita pertama sekali kita akan cerita tentang StreamYard sahaja. Okay, macam mana korang nak buat live menggunakan StreamYard sahaja. Okay, StreamYard ni apa yang saya suka adalah pertama sekali dia tak perlu download app, tak perlu apa-apa, dia dekat Google saja. So korang boleh search Google, tulis saja StreamYard. So korang buka, tapi sebabkan saya dah login, so dia
dia jadi macam ni lah. So kalau saya tak login, sekejap. Kalau saya tak login, dia akan jadi macam ni lah. So korang boleh get started. Get started masukkan email, korang boleh create account lah. Tapi tak apa, korang tengok saja dulu. So kat sini login. So get, dia akan guna code. So dia akan hantar ke email. Sekejap kita kena buka email kita lah untuk dapatkan kod tu. So macam ni dia akan keluar ni StreamYard code. So login. Okay, macam tu saja. So perkara benda-benda ni semua nanti saya akan ajar. So macam tu je untuk, dan tak susah sangat pun untuk korang create account tu, tak ada masalah pun. Cuma basically kalau korang nak create account yang tak ada orang kata dia link dengan FB pun, sign dengan FB pun tak apa. Macam saya yang tadi tu kan, Connect Junior tu kan, memang tak link dengan FB pun. Dia just tu, nanti kita boleh tambah destination apa semua. So dah create account, dia akan keluar macam ni, basically macam ni. Dia punya berupa broadcast, video, destination, members So perkara pertama sekali korang akan buat adalah tentang destination, di mana korang akan add destination. Ni perkara yang pertama, korang kena add destination, maksudnya FB Live pendidik lah. So basically untuk pengetahuan semua, FB Live pendidik adalah Facebook page. So korang kena masuk FB page macam FB, Facebook ni, login FB. So nanti korang jadi AJK Technical, korang boleh minta lah MT pendidik ataupun how to jadikan korang admin kepada FB pendidik. So dia akan ada add destination. So korang klik Facebook, lepas tu connect to Facebook, ikut je, tak apa, dia memang tak susah pun. So nanti you previous login StreamYard with Facebook continue, nanti dia akan keluar, ikut saja kita tu dashboard. Sebab yang ni saya dah linkkan, so dia memang tak boleh nak find lah. So, tapi kalau yang nanti korang dah buat, dia akan boleh, tak ada masalah. So nanti dia akan jadi macam ni, dia akan ada nama destination ni. So nanti korang create, dah ada destination korang kat mana, pendidik. So dah tak perlu risau. So kita akan buka kepada broadcast. Okay, create broadcast. Benda untuk korang buat FB Live, yang paling best StreamYard ni adalah pertama korang akan boleh create broadcast ni. Okay, create new broadcast. Lepas tu kat sini lah nanti dia akan keluar nampak ni. Sebab tu yang langkah pertama adalah create destination supaya dia akan keluar kat sini. So kalau nak tambah add destination boleh je. Tambah lagi apa FB yang korang ada sebagainya. So macam tu lah. So kalau korang nak FB Live to StreamYard, sebab saya nak ajar terus kepada StreamYard, so kita akan create pendidik utama. So title ni masukkanlah tajuk program tu, contoh macam hari ni kan, Empower Yourself. Empower Yourself. So apa technical, lepas tu description apa semua tu. So schedule for later ni adalah korang boleh buat, contohlah kan, seminggu sebelum nak program tu korang dah buat satu 2 hari sebelum program atau seminggu, bergantunglah pada korang. So diorang akan ada schedule. So nanti dekat FB dia akan keluar tau, macam iklan. So nanti akan bersiaran langsung pada ni. So kita boleh upload thumbnail. Kita boleh pilih lah apa thumbnail ni adalah image yang di hadapan Facebook tu nanti. So dia macam kalau korang tengok YouTube kan, kalau kita tak tekan video tu lagi, dia akan ada keluar macam gambar tu kan. Macam tu lah lebih kurang.
thumbnail ni. So basically thumbnail ni korang letak poster lah. So bila so boleh create lah. Create podcast. Kalau tak nak schedule pun tak apa, tak ada masalah pun. So korang boleh je create podcast ni dulu. Tak ada masalah. So create untuk latihan ke apa kan. So tak ada masalah. Boleh je. Lepas tu create podcast. So kena tulis juga. Tulislah description apa nanti. Create podcast. So dia akan masuk. So nanti sebabkan saya dah biasa guna StreamYard, nanti dia ada kat sini allow to mic and camera. Macam biasalah kalau Google kan, untuk kita buka Google Meet pun ada kan untuk first time kan. So nanti dia akan keluar macam ni. Nak tahu mic tu working ataupun tidak, kita kalau kita test kat sini dia akan ada. So basically StreamYard dia punya keburukan adalah tak boleh nak buat green screen, tak boleh nak tukar background. So korang kalau sebagai AJK Technical tak perlu risaulah. Tetapi kalau sebagai moderator dan sebagainya, korang kena insecure benda tu. Macam contoh, maafkan saya punya belakang bersepah sikit. Biasalah bilik lelaki. So korang akan masuk kat sini, boleh display name lah. Contohnya macam ni kan, AJK Technical si kacang macam ni kan. So boleh lah. So kalau macam korang punya mic tak boleh nak ada masalah ataupun apa, korang boleh tengok kat setting, boleh try and error kat sini. So macam saya, sebab saya ada banyak setting kan, so kita buka lah mic, nanti tengok dia akan ada hijau kat sini. So enter studio. So basically inilah kita punya pandangan tentang StreamYard. So perkara yang korang perlu tahu adalah yang pertama, invite ni untuk diorang masuk ke dalam StreamYard ni. Ni bagi saya perkara yang pertama lah, sebab kita nak tahu takkan kita nak duduk dalam ni seorang-seorang kan. So kita akan bagi penceramah ke siapalah yang join, yang terlibat, moderator, panel dan sebagainya lah, AJK protokol mungkin. So kita akan bagi. So perkara yang kedua yang perlu tahu adalah tentang ada masuk. So macam contoh sekarang ni saya nak bagi invite link kan, kita akan nampak. So saya akan bagi satu, mungkin Hussein yang free mungkin boleh masuk. So dia akan masuk lah nanti. So invite link, cuma invite link ni korang kena tahu bahawa StreamYard ni ada limitasi sebab free account kan. So apa limitasi dia adalah yang pertama sekali ni, gambar itik ni. Dia kalau kat live nanti korang akan nampak gambar itik ni. So ni perkara yang kedua. Ni perkara pertama. Yang kedua adalah tentang background dia ni. Maksudnya kalau korang guna StreamYard sahaja sebagai untuk buat AV live, background ni je lah yang gambar daun ni, tak ada benda lain dah. So tu yang kedua. Yang ketiga adalah yang ni, korang nampak tak ni? Hanya 10 orang sahaja yang boleh masuk dalam sesuatu masa tu. Hanya 10 orang sahaja yang boleh ada dalam StreamYard. So benda ni lah AJK Technical kena take note, okay? Kena take note. So perkara yang saya tak ingat lah perkara keberapa yang kena take note oleh AJK Technical. So perkara perkara ni adalah kena take note bahawa 10 orang sahaja yang boleh duduk dalam StreamYard satu masa. So kalau macam korang ada MC banyak, contoh ada 12 orang MC, lepas tu masuk korang 13 sebagai AJK Technical. So lagi 2 tu kena bertukar-tukar. Seorang kena keluar, seorang kena masuk, macam tu lah. So contoh sekarang ni, lepas tu perkara yang kedua, 10 orang kan, tetapi yang boleh naik ke atas macam ni hanya 6 orang saja. Itulah limitasi StreamYard ni. So agak problem lah sebenarnya bila buat
kepada StreamYard saja. So korang sebagai AJK Technical kena pantas lah benda tu, kena take note lah benda tu, kena tahu berapa orang yang akan berada dalam StreamYard. So pastikan hanya 10 orang sahaja. Lepas tu yang cakap nak cakap dalam satu masa tu hanyalah 6 orang sahaja. Itulah korang kena take note benda tu. Okay. So dekat StreamYard ni dia ada beberapa setting, iaitu comment, banner, brand dan juga private chat. So private chat ni adalah untuk korang chat lah sesama sendiri yang 10 orang ni. So macam contohnya macam Damira ni ada chat saya ni, boleh lah balas chat dia. So dia takkan naik dekat live lah. So lepas tu kalau korang dah linkkan dengan FB Live, so korang pun boleh baca komen boleh baca komen lah, korang pun juga boleh post komen apa semua. So dan korang juga sebenarnya bila komen tu naik kan, sebagainya, tiba-tiba ada orang komen, korang berminat untuk share, so korang boleh show komen tu, dia akan keluar muka orang tu dengan nama orang tu dengan dia punya komen tu apa. So dia akan bergerak, dia akan tunjuk lah benda tu. Kalau korang guna StreamYard ni sebagai medium untuk live stream. Okay. Banner ni adalah macam contoh ni supaya buat untuk ni. Banner ni adalah contoh macam korang nak buat ayat macam berita tu. Okay. Mana create banner. So macam contoh selamat datang ke program apa-apa semua tu. So korang boleh edit, boleh scroll, save. So scroll ni dia akan bergerak lah. Contoh macam ni. Dia akan bergerak macam ni lah. So banner ni. So hide. So tu tentang banner. So brand ni adalah korang nak tukar lah dia punya tema. Contoh warna, yang ni saya buat warna biru kan, boleh tukar tema warna hijau, warna purple, warna merah. So yang ni boleh buat tukar jadi macam ni, jadi macam ni. Contohlah korang boleh explore benda tu. Overlay ni dia actually macam ni je, tak boleh nak create, kena ni. So saya tak payah ajar benda ni, overlay tak payah, video clip pun tak payah. So macam ni kan, macam ni boleh tanya. So ni benda yang saya terangkan kat sini. Lepas tu saya akan terangkan tentang backstage dan juga front stage. Okay, backstage ni adalah orang di belakang stage. Dia akan nampak macam situasi orang kata face to face tu lah di backstage dan juga belakang. So kalau macam ni, diorang tak boleh bersuara pun sebenarnya. Diorang bercakap lah buat mana, diorang tak diorang mute pun, diorang bercakap lah macam mana pun, orang tak akan nampak dan orang tak akan dengar. So sebab tu dah dipanggil sebagai backstage. Macam kita nampak lah sebab kita AJK Technical, kita yang buat kita buat apa ni, tempat ni, apa saya panggil saya pun tak ingat lah. Kita yang buat benda lah ni, so kita nampak lah benda tu. Tetapi bila kita add dia macam ni, dia so dia kalau dia bercakap, kita akan boleh dengar. Dan orang yang tengah stream pun boleh dengar. So macam itulah. So yang so kalau korang boleh dengar, so kita boleh juga tukar-tukar dia punya keadaan. Ni kita nak tukar dia punya keadaan lah. Kita nak macam ni ke, macam ni ke. Lepas tu StreamYard ni juga boleh share screen kalau nak share screen dan sebagainya. Dan juga video. Cuma saya sarankan kalau video, actually korang kena masukkan awal-awal video tu, video file tu. Nanti dia akan keluar dekat sini. Nanti dia akan naik, kita akan naikkan je. Contoh saya akan buat contoh kalau saya ada video. So lagu baca. So macam ni kan, boleh remove. So dia akan awal-awal dia akan duduk kat bawah ni. So nanti bila perlunya, contoh pengacara majlis tu cakap,
semua diminta untuk bersedia untuk lagu Guru Malaysia. So kita akan add to stream saja. Dia akan auto lah. So dia akan auto lah benda tu. So tak ada masalah dari situ. Setakat ni tu saja untuk StreamYard. Cumanya untuk StreamYard ni problem dia adalah korang kena pastikan sebelum korang go live tu semua dah bersedia. Korang tak boleh bercakap semasa live tu. Kalau tak dia akan jadi rosak. So starting go live tu janganlah bercakap ke apa ke dan naik ke stage ke apa ke dah bercakap. So dia akan dengar suara tu. So better nak go live tu adalah keadaan yang dah bersedia. 8.30 contoh program pukul 9, 8.30 tu nak buka background contoh macam ni. Nak buka background ni kan, ada lagu-lagu semua tu kan. So kena pastikan moderator semualah panel bersedia. So kena tunggu sekejap. Kalau tak nanti malu lah boleh dengar. Contohnya moderator moderator tiba-tiba buat kelakar ke. So macam orang tengah live boleh dengar lah benda tu. So tu perkara kedua tentang StreamYard ni kena take note lah. So bila nak live tu kena pastikan semua dah bersedia. Tapi masa ni korang tak live lagi kan. Lagi korang tak tekan go live ni, dia tak live lah kan. So macam ni korang boleh cakap lah korang sebagai ejen teknikal ataupun pengarah. So korang sebagai ejen teknikal ataupun pengarah, korang boleh cakap lah, okay, 8.30 kita akan 8.30 sharp, 8.30 malam sharp saya nak live. So kita diharapkan semua bersedia dan prepare di bawah backstage. So pukul 9 tepat kami akan naikkan anda dan bermula majlis seperti biasa. Macam tu. Tu memang kalau guna StreamYard ni agak strict sikit lah dia punya protokol tu. Dan sebagai teknikal pun anda kena faham benda tu. It's okay, mungkin korang dengar ni macam apa yang dia cakap ni sebenarnya kan, macam tak faham sangat. Tetapi nanti bila anda dah praktikal, anda dah buat benda alam ni, anda sikit-sikit akan faham. So saya cuma terangkan dan anda boleh ambil teknik sikit-sikit. Tak apa, macam pengurusi pun dah cakap kan, dia akan pengurusi majlis Hussein pun dah cakap akan ada group. So dalam grup tu boleh je, contoh korang ada program JKT Teknikal korang tak faham ke, ataupun korang buat program tak faham ke, korang nak secara orang kata one by one punya saya punya ajar tu, saya boleh, tak ada masalah. InsyaAllah kalau saya free, diizinkan Tuhan, insyaAllah saya bantu. So basically saya ajar basic saja untuk korang nampak gambaran tu supaya tak adalah terperanjat je tingkat apa benda ni. Macam tu lah. Okay, setakat ni ada masalah tak? Setakat ni bagi saya itu sahaja berkenaan apabila saya lupa nak beritahu, moderator tak kisahlah penceramah pun sebenarnya diorang ada juga benda-benda ni, cam setting, share, diorang boleh share, diorang cuma tak boleh invite, tak silap saya, diorang tak boleh invite, dan juga diorang tak ada brand banner dan juga komen diorang boleh baca, diorang pun boleh baca bersama komen tu. So bila guna StreamYard ni, kelebihan dia itulah, kita nampak kerancakan sesuatu program tu, panel tu nampak kerancakan sesuatu program, moderator pun nampak kerancakan sesuatu program tu. So dia jadi selesa tau. So dia nak kena nampak komen-komen negatif ke, komen-komen positif ke, dia nak kata moderator tu tak lawa ke, moderator tu macam dah budak ke, umur 18 tahun kan. So dia akan nampak benda tu, panel lah pun akan nampak benda tu. So jadi seronok lah bila menggunakan StreamYard saja. So kita pun boleh show komen tu naik ke atas ni. Contoh kalau macam ada persoalan-soalan daripada penonton kan. So kita boleh show benda tu kat atas ni. So jadi seronok benda tu. So setakat ni saya rasa tu je. So yang kalau korang nampak solo layout ni adalah kita nak mudah je sebenarnya. Macam contoh kan, solo layout ni kita nak besarkan muka moderator ni, so dia akan keluar balik jadi macam 3 ni, so dia tekan macam ni lah.
So benda ni boleh buang dah kalau tak naknya. So sebagai moderator juga korang boleh edit name dia. Itulah. Tak ada masalah. So setakat ni untuk menggunakan StreamYard susah tak bagi korang? Korang tak perlu risaukan laptop korang power ke tak power, tapi bagus lah. So sebab dia agak ringan dan juga agak mudah. Setakat ni okey tak? Untuk faham tak ada isu ke soalan ke untuk menggunakan StreamYard sahaja sebagai satu medium live? Kalau tanya macam mana nak go live, macam mana saya nak live? Tekan je lah go live sebab kita dah linkkan dengan FB. Tekan go live, dia akan live lah. Contoh kan? Tak boleh. Sebab ni FB pendidik. Yeah, so macam tu lah. Cuma StreamYard ni tak boleh ni lah. Tak boleh nak kamera dia tak boleh ada background. Itu je lah problem. Setakat ni okey ke? Dapat ke? Ke laju sangat? Okay, faham. Setakat ni okey. Okay, alright. Thank you. Untuk mana semua? Ya, betul. StreamYard ni juga, tapi janganlah korang jadi AJK technical korang guna handphone. Jam lah kepala. Macam tu lah. So, tapi kalau macam untuk ahli panel ke AJK lain ke, moderator ke, kalau dia nak guna phone boleh lah masuk guna phone tak ada masalah. Cuma AJK technical janganlah korang guna phone. Memang boleh, tak ada masalah pun sebenarnya jadi AJK technical guna phone pun boleh kan. So tapi cuma macam kurang berkesan lah benda tu, tak payah. Macam payah dia sebab pun skrin kecil kan. So macam tu lah. So untuk live ke menggunakan StreamYard tak susah sangat. Macam tu je. Dan satu lagi, saya lupa nak cerita. Kalau contohnya korang buat latihan banyak-banyak kali kan, korang tak payah tukar link tau. Contoh macam saya tadi kan dah bagi kan satu link StreamYard ni kan. Korang gunalah sampai korang habis program. Tak ada masalah pun. Contoh kan, korang dah create awal-awal lah. Macam saya contohnya ni live Dr. Aziza. Kalau korang nak tahu, ni adalah live untuk senior SEM 6 untuk edu counselling. Diorang kan ada setiap minggu live kan. So saya guna lepas tu diorang pula seminggu tu 2-3 kali latihan kan. So saya malas nak tukar link. So saya bagi satu link je. Semua link yang sama. Tak payah tukar-tukar. So dia akan senang lah. Benda tu tak akan memeningkan lah. Macam tu lah. Itu yang bagusnya StreamYard ni. So guna link yang sama je. Bila korang nak buka pun dia, korang akan masuk enter broadcast ni je. Korang dah set dah broadcast ni ada dah. Dan kalau untuk kegunaan benda lain, saya boleh juga beritahu. Sebenarnya StreamYard ni, kalau korang nak gunakan untuk record, kalau ada assignment ke apa kan. So perkenalkan mantan bendahari pendidik. So actually kalau macam korang ada assignment yang perlukan rakaman, maksudnya rakaman slide, muka anda ada slide, korang pun boleh guna sebenarnya. Macam mana? Create broadcast, new broadcast, lepas tu skip for now, title, letak je title, create. Sekejap betul, saya buat. Betul lah. So korang boleh share. Contoh share screen. Contoh lah. Sekejap balik. Betul lah. Oh tak boleh. Kena update brand semua apa lagi. Patutnya kalau dulu boleh. Bila sekarang kena premium features baru boleh. So maafkan saya benda tu. Tak apa.
Nanti benda ni saya balas balik ke OBS. Nanti OBS sebenarnya boleh akan record. So macam ni kan, patutnya dia boleh record sebenarnya. Okay, tak apa, tu lupakan features tu. So setakat ni tu sahaja. Kalau korang nak menggunakan StreamYard sebagai medium live, itu sahaja dia punya perkara yang anda kena tahu. Okay, kita masuk kepada objektif pembelajaran kita yang kedua, iaitu tentang macam mana saya nak buat OBS menggunakan dan juga StreamYard. Okay, so basically ni lah OBS punya, ni adalah app OBS. Ni dia adalah OBS StreamYard. Ni OBS. Semua ni yang korang nampak ni cantik pemain macam ni adalah semua adalah design saya sendiri. So bukanlah, maksud saya macam korang nampak benda-benda biru ni semua tu saya design sendiri. So agak sukar lah sebenarnya OBS ni, renyah juga putih. So benda pertama untuk OBS, kenalah download OBS. Kena download. So dia tak adalah besar sangat mana pun OBS ni, dia cuma multitasking tu RAM tu yang dia makan. So saya recommendkan kalau nak buat OBS, kalau boleh 8GB RAM ke atas lah. 4GB RAM boleh, tak ada masalah, cuma tak boleh lah sebanyak ni. Memang dia akan jadi lag sikit. Bukan lag dekat live, laptop korang yang lag. Macam tu. Sebab nanti korang akan ada satu lagi, kalau macam nanti saya akan cakap kenapa. Okay, so kalau macam yang ni, dia banyak transition tau. Macam nampak, kalau korang perasan tak? So dia akan lag sikit. Lepas tu bila contoh so agak keras juga OBS ni. So benda pertama sekali yang korang kena buat adalah untuk OBS StreamYard, OBS dan juga StreamYard, korang kena buka OBS dulu. Lepas tu korang klik file, setting. Basically tu bukan perkara pertama, maaf saya. Perkara pertama korang kena setting ni lah semua ni. Okay, so saya akan bagi dia punya ni lah penerangan tentang apa benda ni okay. So kat sini ada file, edit, view profile, screen collection, tool dan sebagainya. Okay, screen collection ni dia macam contoh kalau macam kita ada banyak live kan, so dia akan boleh buat tambah-tambah lah. So macam yang ni, saya akan pilih yang ni lah. So tu untuk screen collection. Tool ni tak ada apa sangat, memang tak guna sangat sebagai AJK. Kalau sebagai streamer mungkin akan guna. View tak ada sangat. Dari segi edit pun tak ada sangat, tak ada masalah sangat. Ni pun file pun tak ada apa-apa sangat. So sebagai AJK technical tak ada. So sebagai AJK technical korang akan guna nampak control. Control ni adalah korang punya button, main button. So nak exit, nak setting, nak studio mode, nak start virtual camera, start recording, start streaming. Okay, tapi untuk AJK technical korang akan biasanya akan guna start streaming dan juga setting. Tu saja, dan studio mode. Okay, ni bukan studio mode. So saya akan terangkan ni dulu. Scene collection, maksudnya scene transition. Maksudnya kita nak buat transition contoh macam macam ni ke. Yang ni saya setting sendiri. Kalau yang biasanya dia akan fade. Contoh macam tu je. Kalau buat transition dia ada ni sikit lah. So ni audio mixer.
Benda ni adalah untuk korang tengok audio. Ada audio korang nak slowkan, korang nak besarkan, korang nak senyapkan dia. So audio mixer dia akan biasanya bergantung kepada berapa banyak audio yang korang letak. So macam saya sekarang ni kalau mungkin korang tak boleh dengar. Tetapi kan biasa kalau awal-awal program adalah lagu-lagu, biasa ada lagu-lagu macam iklan tu kan, letak kan kat sini. So dia sekarang ni tengah berjalan lah. So dia akan, tapi dia akan ada desktop audio. Desktop audio ni kalau korang buka, contoh dekat StreamYard, korang sebab kita akan menggunakan StreamYard kan, so dia akan dengar suara orang yang dekat StreamYard ni, okay. Tetapi kalau korang tak buka, dia tak akan dengar. Senang cerita, apa yang laptop, bahasa mudahnya desktop audio ni, apa yang berbunyi di laptop korang, dia akan dengar. Maksudnya bunyi contoh macam notification ke ataupun apa ke, dia akan dengar. So basically saya memang akan tutup WhatsApp, Telegram, semua apa yang boleh keluar sebagai notification saya akan tutup. Okay. So sebab tak nak dengar benda tu. So apa yang keluar bunyi daripada laptop korang dia akan dengar. Basically kalau korang buka YouTube sambil korang live tu, tetapi bukanlah korang duduk di luar, korang buka YouTube pakai iPhone, tu bukan dia tak dengar pun. So macam tu lah, desktop audio ni bunyi daripada laptop, dia akan tangkap. Okay. Okay. So tu, okay, source ni adalah sumber, ya, sumber. Okay, ni adalah benda-benda ni lah, contoh macam frame ni, lepas tu ayat-ayat ni ke, benda-benda tu lah. So source ni kita boleh tengok audio, display capture, image, window. So biasanya kalau korang nak mudah korang drag je. Contoh korang ada contoh macam saya kan, contoh ni. Okay, kan sekarang kosong kan, so korang boleh drag je. So tak payah susah. Kalau ni cara yang nak laju lah, korang drag drag dia akan masuk lah. Tapi kalau korang nak masuk-masuk sesuatu pun boleh juga, tekan plus. Tekan plus, masuklah apa yang korang nak. Contoh macam gambar, tekanlah image, nanti cari lah salah satu. Contoh macam image kan, image tulislah, ni boleh tulis tajuk, tajuk apa image apa, contoh frame. Tekan OK, maksud saya. Lepas tu tekan browser, pilihlah kat mana yang korang simpan benda tu. Contoh macam tadi saya simpan kat persatuan, lepas tu contoh ni, tekan OK. Tu kan dah masuk, selesaikan lah. Yang tu nak ikut lah. Okay, itulah source. Maksudnya semua sumber apa korang nak masukkan lah. Okay, lepas tu kat source ni korang boleh lock. Dia ada lock dan juga matikan, maksud hilang lah. Kalau mungkin dalam nak edit tu kita nak tengok macam yang ni kan saya dah buat dulu kat Photoshop apa semua kan, macam mungkin nak tengok yang ni nak sambal rata ke apa ke, boleh lah hilangkan, tutup mata dia. Lepas tu kita boleh lock, kita tak nak bagi dia gerak. Kan kadang-kadang kita nak ubah yang ni tiba-tiba tergerak ke apa kan, so dia jadi macam susah lah. So tetapi benda satu korang kena ingat, contoh macam korang nampak frame kuning ni, so frame kuning tu dia webcam tau, dia webcam border. Tetapi dia sebab apa korang tengok bawah dia ni macam tak timbul kan, sebab dia duduk di bawah, so korang kena naikkan dia ke atas. Dia jadi macam dia macam bertindih lah. Benda ni paling atas kan, so biasa korang buat peta minda kan ada benda-benda ni semua, so benda ni kena letak ke atas lah. Saya tak tahu apa istilah dia, tapi baru nampak cantik kan, so letaklah benda ni ke atas sebab dia tertindih dengan benda ni. Saya sekalikan so benda ni lain so kalau saya hilangkan pun boleh, so kalau tak nak dia gerak saya boleh lock. Macam tu lah untuk source ni, kebanyakan macam tu. Lepas tu daripada segi lagu kan,
kalau korang masukkan lagu, contoh macam ni lagu, kita kan macam dia dah habis, lepas tu kita nak dia putar balik dengan automatik, berputar balik secara automatik. Kita boleh tekan filter, maafkan saya, sorry, kita tekan properties, kita tekan loop. So baik semula kita pilih lagu tu, yang lagu kita masukkan tu dekat source ni, sumber ni. So kita tekan properties, tekan loop untuk, lepas tu tekan OK. So dia akan berputar balik, dia dah habis pun dia akan pusing balik, dia akan ulang sampailah Benjamin mampus. Macam tu. So kita santai je malam ni. So saya pun tak nak anda bosan, sebab saya terangkan secara mudah je, tak nak guna tu sangat. So macam itulah untuk kita ulang balik. Sama juga konsep kalau video ke apa ke, sama je. Contoh kalau macam background ni bergerak kan, contoh ada background bergerak-bergerak ke apa kan, bila dah habis dia tamat kan. So kalau korang nak berputar balik, tekan je properties. So cari loop ni, tekan OK. Korang klik dulu dekat dia punya sumber tu apa, tekan properties. Alright. Kalau nak tambah sumber, tekan plus. Kalau nak loop tadi, tekan properties. Okay. Afizan, saya ada soalan. Boleh tanya. Okey, maksudnya yang source tu dia kan ada banyak layer. Dia akan jadi macam layer untuk kita buat satu poster yang kita tengok sekarang ni ke? Ya. Lebih kurang macam tu. Dia akan jadi layer untuk poster yang kita tengok sekarang ni. Oh, so kalau kita buang satu layer, maksudnya akan ada satu benda yang dekat dalam ni dia akan hilang macam tu? Betul. Kita contoh lah. Contoh saya buang webcam ni, dia akan hilang lah. Tapi saya tak nak buang. Tapi contoh dia hilang nampak. Okay. So kalau sama je konsep, kalau tutup mata ni kita macam buang, dia akan hilang. So macam yang ni saya dah set up sekali semua kan. So andai kata saya buang, so dia akan hilang. Oh. Yang bergerak-bergerak ubah stigma penyakit mental tu pun di dalam source juga Ya. Okay, yang bergerak ni perkataan ni kan, teks ni. So kita masukkanlah teks. Teks mana? Source, teks. Apa kita nak tulis, apa. So kalau nak bergerakkan dia, terima kasih kepada Jamira tu saya suara tu. So kalau nak bergerakkan dia, korang boleh tekan, korang pilih teks ni, tekan filter, tekan plus, korang akan jumpa scroll. So tekan scroll tu, ni horizon speed ni dia akan kiri ke kanan lah, kiri dari kanan ke kiri lah. So kalau korang macam ni, dia akan pergi sana. Tapi kalau korang ke depan, dia akan pergi ke sana. So dia lagi depan sini lagi laju lah benda tu. Contoh kan, kat sini memang tak nampak sangat perubahan, tapi kat sini nampak laju. So benda tu lah. So macam kalau saya buka desktop audio ni tak dengar sebab tak capture kan. So benda tu lah, source ni, sumber je. Apa nanti saya akan lebih detail tentang source ni sebab sekarang ni saya nak jelaskan tentang source ni apa sebenarnya, untuk apa. Okay, scene pula. Scene ni pula adalah untuk korang letak satu-satu scene tu lah. Contoh ni permulaan stream starting. Lepas tu lagu biru warna kita nak buat setting lain, layout ataupun kita nak buat bentuk lain. So dia akan, kita boleh buat berbeza-beza lah guna scene. So kita tekan je. Okay. Sini. So basically macam tu lah untuk benda-benda ni. So kita boleh masukkan sini. Sebenarnya boleh je kalau nak copy ke apa boleh juga, tak ada masalah. Lepas tu dia ada, okay, kalau macam yang ni bukan studio mode tau, ni basic mode. So kalau awak tekan scene ni, starting stream ni, awak tekan biru warna, dekat live pun dia akan bertukar secara automatik. Tetapi bila untuk selamat, untuk kita nak selamat, kita guna studio mode. So
selagi kita tak tekan transition, selagi itulah orang takkan tahu, takkan berubah. So studio mode ni membantu kita akan ada preview dan juga program. So program ni adalah orang penghilatan ataupun sisi live. Dan preview ni adalah kita. So anda katalah korang ada nampak macam ejaan tersalah ke apa, nak tukar ke apa ke, nak naikkan dia ke atas sikit ke, nak buang benda ke. So tengah live masih berjalan, so korang boleh buat kerja sambil live. So korang tekan transition, dia akan baru berubah, orang baru nampak. So macam itulah untuk studio mode ni. So saya sarankan adalah untuk gunakan studio mode tentang OBS. So basically itu saja tentang benda-benda ni. So saya akan masuk kepada cara nak set up OBS. Okey, cara nak set up OBS ni lah yang saya akan buat secara detail satu persatu. Kat sini lama sikit lah. So agak lama lah. So saya akan jelaskan satu persatu lah secara basic ni. Boleh? So kita akan, perkara pertama sekali untuk set up OBS ni, biasanya saya akan buat studio mode. Okay, studio mode saya akan pertama sekali saya bukalah OBS. Kang, saya tak buka dia kata, mana boleh kalau tak buka OBS. Itulah langkah pertama. So langkah pertama bukalah OBS. So langkah kedua saya akan pilih studio mode. Okay, kita akan nampak dulu. So jap kita buat. Okay. So korang akan nampak macam ni, blank, kosong, tak ada apa-apa. So dia akan tulis scene macam ni, lepas tu dia akan tulis macam ni. So benda pertama saya akan tekan studio mode untuk ada dua preview. Lepas tu saya akan pergi setting. Dekat setting ni saya akan check dari segi stream, output, audio, video. Saya akan tengok 4 ni. Okay. Stream ni saya akan tengok apa benda yang kita nak linkkan, sama ada Twitch. Twitch ni biasa orang luar negara dia buat FB live, apa ni, gaming live apa semua dekat Twitch berbanding FB. So kita letaklah FB live. So FB live, server saya akan letak default. So stream key ni nanti dulu, tak apa, tak perlu risau, tak perlu rising, dia senang je. Dia tekan Ctrl C, Ctrl V je, copy and paste. Dia tak ada buat apa-apa. So benda pertama sekali saya akan pergi dekat benda pertama sekali buka OBS, lepas tu saya akan tekan studio mode. Perkara kedua saya akan buka ke setting, saya akan tengok stream. Okay, stream tu saya akan tengok saya nak stream kat mana. Kalau FB lah, kita akan pilih FB live. Okay, service dia. Lepas tu server saya akan default memang tinggal default. Stream key saya tinggal dulu, tak ada masalah, bagi saya mudah je. Okay, tu saja untuk stream. Okay, benda ni, lepas tu kita akan tekan apply, tekan OK. Sorry, kita tekan out. Sebentar. So benda pertama tadi, stream. Dekat ni, dekat setting lah. Gila kita dah buka setting. Maaf saya. So kita buka, okay, dah stream. Lepas tu kita akan tengok output. Okay, output mode kita buat simple saja. Lepas tu video bitrate ni, kalau korang baru buka, dia akan letak 1200 kbps. Tapi biasanya sebabkan biasalah kalau korang kat UM ke, korang dekat rumah pun range, mungkin kalau korang guna data, tak tahulah, mungkin ada guna Unify. Tetapi kalau guna, dia ada kiraan dia ada pembahagian dia ada tambah tolak dia ada, senang cerita dia ada formula dia nak kira. Tetapi
kalau guna data beli macam beli 30 gig kan, macam itulah kira lebih kurang. Letaklah video bitrate ni 800 kbps. Okay. So biasanya saya akan letak 800 kbps. Saya takkan letak 1200 kbps sebab kebanyakan lain yang saya gunakan adalah bawah daripada 10 Mbps untuk upload. So macam ni nak check kat mana ni? So tengok kat internet kat ni. So boleh lah. Dia tak adalah dipercayai sangat tetapi kita boleh lah. So kita akan korang boleh tulis test speed. So bergantung lah korang guna fast atau speed. Test speed by Ookla. Biasa saya guna Ookla. So kita tekan je. So kita akan tengok pin 10, pin ni kita nak tengok macam kelajuan dia. Kalau macam tinggi pin ni maksudnya lembab lah makin lain tu. Tak silap saya, pin ni adalah kesesakan laluan trafik. So biasanya kalau untuk stream kita akan tengok upload berapa Mbps. So macam 18 Mbps ni, so tak adalah laju, tak adalah slow sangat. So dia okey-okey. So biasanya saya tak ingat dia punya kiraan sebab dah lama sangat. Saya cuba cari pun tadi kiraan dia saya tak ingat. Tetapi saya nak tunjukkan kat korang, inilah contohnya bawah 20 Mbps pun saya akan guna macam 19 Mbps pun sepatutnya dia lebih sikit lah, 800 mungkin 900 kbps tu boleh juga. Tetapi bila tu saya still guna video bitrate tu sebanyak 800 kbps. So dia agak ringan, dia akan agak smooth sikit stream tu. So takkan banyak gangguan. Tetapi tak boleh juga nak kata kalau korang ni jaminan 100% tanpa gangguan. Tidaklah, dia hanya membantu dalam lebih kurang 30% macam tu untuk korang punya smooth video tu. Ya. So itu perkara pertama. Perkara kedua, sorry, dalam setting. Maaf saya akan tukar video bitrate sama ada 800 ataupun 600 kbps. Okay. So kalau korang boleh je ikut setakat ni, saya guna 800 kbps, guna wifi UM tak ada masalah. Saya guna data pun Maxis, saya beli macam 3 gig satu hari, harga RM3 tu, guna 800 kbps pun insyaAllah dia still okay walaupun dalam masa 1 jam atau 1 jam setengah je dia bertahan. So biasanya kalau ada live, kalau saya tu top up, saya akan beli yang agak-agak macam 10 gig macam tu ataupun 8 gig macam tu. Macam tu lah. So saya akan memang guna 800 kbps lah. Sebab saya tak berani pun untuk tinggi-tinggi sebabnya saya bukan guna Unify yang sampai 500 Mbps kali shoot tu, upload dia tu. So better korang letaklah 800 kbps ataupun sebab saya tak ingat dia punya penerangan tu lah. Itulah masalahnya, sayang saya tak boleh nak terangkan secara detail. Tapi setakat ni ia membantu lah, macam meringankan live stream saya tu, macam untuk melancarkan live stream saya tu. Tetapi tak semestinya juga kalau dah upload 2 Mbps tu korang letaklah berapa pun still tak laju juga. Macam tu lah, still akan tersekat juga. So tapi better lah korang letak ni. Okay. So yang kedua saya akan fikir untuk audio. Sebab saya nak tengok desktop audio ni. So kalau korang guna satu monitor, desktop audio pertama lah. Ni monitor korang, main monitor lah. So boleh buka default. Lepas tu macam saya pakai 2 monitor. So nak bergantung lah, gantung macam mana. So kalau macam monitor saya yang kedua, saya akan buka pada default, bergantung.
Tapi disable lah. Biasanya sebab saya yang monitor kedua tu saya buat tengok ni je. Tapi kalau korang satu saja laptop tak ada masalah, boleh buat default. Ataupun kalau dia dah auto dekat tu tak payah tukar, biar je. So mic ni biar je disable sebab korang takkan bercakap pun sebagai engineer technical. Korang bercakap dekat stream je, korang takkan bercakap semasa live. So tak ada masalah. So benda tu je. Lepas tu video, canvas biasanya saya akan guna 180 1080. So sama juga 10 resolution. So FPS common saya pakai 30 je. Walaupun boleh capai 60 fps, tapi saya pakai 30 je, tak nak tambah. Frame rate per second fps. FPS ni dia macam kalau korang tengok video tu kan, dia macam smooth tau. Kalau contoh transition tu dia akan makin smooth je, macam stable je, macam tu lah lebih kurang. Tapi Hussein lebih faham kot FPS ni macam mana. Macam mana Hussein? Betul lah macam Apa? design cakap tu. Kiranya macam nak lagi smooth, lalu 60. Tapi dia akan ganggu kita punya line kita. Kalau line kita tak mampu tampung 60 fps, kiranya nanti akan lag. Kiranya macam nanti bila bercakap, bila penceramah tu bercakap, dia akan sekat-sekat lah. Sebab line kita tu tak mampu nak siarkan kepada 60 fps. So better 30 pun dah cukup lah. Dah dikira smooth lah. Gitu. Alright, terima kasih Hussein. So dah settle semua tu, dah tengok 4-4 ni. Kita boleh tekan apply, tekan OK. Okay. Yang tinggal tadi apa? Stream key saja kan, yang kita tak buat lagi kan, betul? Stream key ni nanti dulu, waktu akhir-akhir nanti saya ajar. Okay, sekarang ni kita nak set up. Okay, scene ni kita tengok dulu ada berapa. Biasanya dalam live akan ada 4 saja scene, iaitu scene 1, iaitu scene permulaan, stream starting, maafkan saya. Yang kedua adalah berkenaan dengan lagu. Yang ketiga stream yard, kita nak capture stream yard tu. Yang keempat adalah stream ending. So benda tu je, biasanya 4 scene je. Kalau nak buat 5 scene pun boleh juga. Kita nak maksudnya lagu tu mungkin lagu Birwana satu, lagu Guru Malaysia satu, gantung lah. So benda tu lah. Okay, scene. Okay, so kita akan buat scene dulu. Scene pertama. Konsep dia semua sama je. Saya akan buat satu scene saja. So scene pertama kita akan buatlah stream starting. Okay, stream starting. Kalau saya je salah, maaf saya. So bila dah ada scene, kita akan buat source lah. So source sumber ni bergantung lah korang nak letak apa. So pertama sekali kita akan letak media lah tentunya, iaitu apa tu, contoh-contoh macam tadi lah, frame ke apa ke, bergantung lah apa yang korang ada semasa live tu. So kita tengok lah apa. Okay, contoh macam saya persatuan tu tengok live. So kita pilih lah apa yang kita nak guna. So letak je media. Image ni biasanya gambar lah, contoh poster ke apa ke, sama je konsep dia. So tu benda pertama. Kalau ada poster, tambah lah poster. So ni cara yang lambat lah. Kalau cara yang cepat, kita drag lah. Kalau nak cepat, so nak cepat, tak je semua. So dia akan ada. So kita tinggal besarkan, kecilkan, tengoklah kita setting. Lepas tu korang boleh guna arrow key tu untuk kalau macam yang ni kan, macam nak letak atas-atas sikit tu macam teragak-agak kan guna mouse kan. So boleh guna arrow key untuk naikkan sikit, rapat-rapat sikit. Okay. So korang anggaplah footer ni sebagai poster. Okay. So kalau macam yang ni, kita tarik pakai mouse, dia akan sama, betul tak?
So macam mana kita nak tarik satu side je? Kita tekan shift. So korang boleh tarik macam ni. Kalau kita korang tarik macam tanpa shift tu, korang akan tertarik sekali besar tau semua. Korang nak tarik sekata, so korang nak tarik satu side je, sebelah bahagian je, bahagian kiri kanan saja. So korang tekan shift. So dia akan jadi besar kecil macam ni. So kalau nak crop, korang boleh tekan control. Silap. ALT. ALT untuk crop. Okay. So biasanya untuk edit gambar ni, dia akan ada dua je. Shift dan juga ALT. Shift adalah untuk korang tarik satu side. Crop adalah korang nak ALT adalah untuk korang crop. Satu lagi, kalau korang crop, korang jangan takut tau, dia macam dia masih simpan lagi yang baki kat tepi tu. So kalau macam korang dah tercrop, contohlah korang dah tercrop sampai contoh sampai situ. Saya tekan space buat apa. So kalau kita dah tercrop sampai sini tengah, tiba-tiba macam salah, jangan takut, tekan balik, buka balik. So tak ada masalah. Saya tarik gambar baru. Macam tu je lah. Ctrl Z untuk undur lah. Ini basic Microsoft Word. So mesti korang tahu. So macam nak betulkan balik, kita nak undur balik, tekan Ctrl Z lah. Ctrl Shift Z adalah ke hadapan. Tu je lah untuk macam apa yang awak panggil shortkey. Dia ada banyak lagi sebenarnya hotkey tu. Boleh setting sebenarnya. Tapi saya tak nak berbebankan sebab kalau macam tu lagi kurang pening. So saya ajar asas je. Apa yang biasanya saya guna, shift untuk ubah gambar satu side saja. ALT adalah untuk kita crop. Lepas tu tekanlah mouse tu. ALT dan mouse. Shift dan mouse adalah untuk ubah gambar satu side. ALT dan mouse adalah untuk korang crop. Okay. Ctrl Z undur, Ctrl Shift Z adalah korang nak ke hadapan, front, patah balik ke hadapan. Okay. Lepas tu kalau video sama juga, video bukan image, media source. Lepas tu tekan OK. Lepas tu tekan browser, pilihlah video apa macam ni, Apple. Lepas tu tekan OK. Sebab apa dia tak keluar lagi? Sebabnya saya tak tekan transition. So kalau saya tekan transition baru dia keluar. So sebab apa yang tadi frame tadi saya dah tak nampak sebab yang video ni saya letak kat atas sekali. So kalau letak kat bawah dia macam ni. So macam ni kan. Kalau dia habis nanti korang tengok dia tak akan patah balik. Dia tak akan ulang balik. So dia akan habis je. So benda tu tadi macam saya ajar lah, tekan properties, tekan loop. Tapi kalau korang dah masukkan video tadi, dia ada dah setting ni, korang boleh je tekan balik loop. Tekan lah loop, nanti dia akan pusing auto secara automatik. Media source ni juga adalah untuk lagu. Kalau korang ada lagu, boleh browser, nampak ni, dia kan ada loop kan. So tekan awal-awal, so tak ada masalah pun. So boleh je macam, sekejap, saya ada lagu. Itulah, kadang tak simpan lagu. Boleh dengar YouTube kan. Sekejap. Contoh ni ni bukan video. Lagu lah bukan. Tapi untuk lagu pun media source lah. Saya tak jumpa lagu saya kat mana. Oh kan, project poster. Okay, untuk lagu. So tekan. So macam saya cakap tadi loop. Kalau korang terlupa, korang boleh tekan properties, tekan loop. Okay. Basically, kalau yang macam ni kan, contohlah kalau korang nak buat frame ni, lepas tu korang tak ada pun, macam saya ada Photoshop,
So bolehlah buat background ni sebagai apa ni orang kata tanpa background apa ni, tanpa ada warna-warni tu. Contohlah kalau korang buat pakai Canva kan tak ada orang kata apa belakang tu saya lupa lah. Apa yang saya Background korang buat pakai Canva. Izan. Overlay. Dia bukan maksudnya ni dia boleh tembus ni. Apa lupa aku, PNG. So contohnya lah korang buat pakai Canva. So kalau korang nak buat frame tu korang buat guna video, size video. So create design, lepas tu create custom, lepas tu dia punya width adalah korang buat guna ni dekat setting ni, video ni korang ambil ni dia punya width ni 1902 full HD ya, 1902 1080 design. So macam ni kan warna putih kan, contohlah warna putih kan. So kita nak buat tembus tu dia tu macam mana? So biasanya saya akan tukar warna putih ni jadi warna hijau. Dia akan jadi macam ni. Sekejap. Sekejap dia akan jadi warna hijau. Biasa file banyak. Aku pun lupa kat mana. Macam ni. So bila masuk dekat so macam ni kita boleh buang tau background ni. So dia akan jadi tanpa background tau. So korang akan jadi macam ni, dia akan tembus macam ni. Tapi kalau contohnya Canva kan tak boleh buat begitu kan. So korang buat je background ni sebagai warna hijau, tetapi jangan guna yang benda-benda macam detailing dia ni, jangan sekali ada warna hijau. Gunalah warna lain, contoh pink ke purple ke ungu pun sama purple. So macam itulah, jangan sekali-kali guna warna hijau kalau korang tak ada Photoshop lah, korang ada ni. So buat benda ni, background dia sebagai warna hijau. Contoh macam Canva ni, background dia warna hijau kan, mulakan tukar warna hijau, green and green ni kan. So bila korang masuk dekat ni, korang export je sebagai apa, sebagai kat Canva tu PNG ke apa ke yang boleh di export. So dia akan jadi macam ni. Masuk source ni, kan dia tertutup kan. Jangan takut, korang tekan filter, korang tekan plus, lepas tu korang cari chroma key, tekan OK. Nampak? Green kan, sebab saya pilih green. So dia still tembus, dia still boleh dah tembus. Dia macam green screen. Kalau korang punya background kan kalau kita nak buat green screen lah kiranya, macam tu. Konsep dia lebih kurang macam green screen lah. So kalau macam kita punya background dekat sini, dekat Google Meet ni kan, kalau ada green screen kan dia lagi cantik kan. So macam tu lah konsep dia. So apabila korang nak buat layout tu, korang tak perlulah aku tak ada Photoshop, macam mana nak buat ni? So tak ada masalah, korang buat je green screen. So macam nak bagi tembus kan, contoh nak buat kotak siap-siap kan, nak bagi ada apa ni orang kata nak letak string ke macam ni kan, contoh contoh ada bagi string lihat macam ni kan, kosong ni kan, korang nak buat kotak siap-siap kan. So tak ada masalah pun benda tu, boleh je letak warna hijau dalam ni. Kalau contoh yang ni ada contoh background
contoh kotak ni je korang nak bagi dia tembus. So boleh lah letak awal-awal warna hijau kat sini. So yang warna hijau tu dia akan tembus nampak background macam ni lah. Lebih kurang macam tu lah konsep dia. So basically yang tu untuk background setakat ni. So sama juga konsep dia, cuma macam mana nak capture StreamYard. Okay, yang dekat sini lah yang di mana capture StreamYard tu. Pertama sekali korang akan buka StreamYard. StreamYard. So buka je, tak ada masalah. Okay, contoh macam ni. Biasanya saya akan kecilkan sikit ke 80. Bagi ni besar. Okay. Lepas tu saya akan buka OBS. Lepas tu tekan source ni. Tapi kita dah buat scene lain lah kan. Dia cuma konsep je. So tekan plus. So window capture. Dia sama konsep macam share screen. Window capture. So ni kan dah ada kan. So tekan OK. Tekan OK. So dia akan nampak semua kan, full face kan. So jangan takut, tak payah risau. Kita kan tadi dah belajar macam mana nak crop. So kita crop. Tekan Alt tu, kita select sampai ni. Kita agak-agak sikit. Kita agak-agak sikit. Besar sekali. Dah settle. So kita dah capture. So dia buka je desktop audio. So kalau macam contoh lah, mungkin kalau ada Mira bercakap ni kan, dia akan bunyi. Nampak? Nampak? So ni adalah tanda ni adalah tanda orang kata desktop audio tu dah capture. So tak perlu risau. So kalau kita off ni kan, kita tengah starting stream pun, kalau tapi kita dalam StreamYard kan, so benda tu takkan mengganggu. Contohlah waktu macam ni kan, waktu tengah kan biasa ada lagu kan. So tapi dalam masa yang sama kita dah capture dah awal-awal live StreamYard ni, dia akan berbunyi kat sini tau. Tapi kita stop, kita tutup lah. Kita tutup dulu desktop audio ni. So dia akan, so kita boleh lah borak-borak kat sini, moderator boleh borak kat sini. So masa tu kita live stream lambat pun tak ada masalah. So dia tak ada lah macam StreamYard dah tekan live tu kita dah tak boleh nak buat apa lah. Kalau bercakap dia mesti bunyi. So kalau macam ini kita boleh tutup, kita boleh setting lah. Itulah kegunaan OBS sebenarnya. Dia sebagai macam pengantara kita nak. Contoh kalau macam ada housekeeping kan, so kan kita tengah lagu kan, kita slowkan lagu ni, slowkan, lepas tu kita buka. Sambil dia bercakap tu sambil ada lagu tapi dalam bunyi yang kadar yang perlahan. Macam tu lah. Nampak? Dia still bercakap. Tapi dia korang tak boleh dengar lah. Sebabnya keadaan ni korang hanya boleh buat, kalau korang boleh faham hanya apabila korang buat practical tu. Tapi saya minta maaf awal sebab saya ajar macam tekan ni tekan tu, tekan ni tekan tu. So dia tak ada susun atur, tetapi itulah cara yang saya buat. Harap semua faham. Tapi kalau ada masalah, kalau korang jadi educator technical nanti, setakat mana yang korang mampu buat je. Lepas tu korang nak tanya kan, korang ambil je video. Okay, kan sebab dah ada satu group kan. So korang ambil video macam mana design macam ni, nanti saya akan balas balik dengan video, saya akan bagi tahu macam mana. Macam itulah, apa yang saya tahu saya akan kongsi. Setakat ni itu saja untuk OBS, untuk setup OBS. So yang lain tu bergantung kepada faktor yang keempat saya cakap tadi, itulah bergantung pada kreativiti korang macam mana. So macam yang saya buat ni lah, ni sebab tu saya cakap kenapa kreativiti tu penting. Sebab kalau korang tak ada kreativiti, korang belum tentu boleh buat benda-benda yang ni sebaik mungkin. So dia agak memerlukan kreativiti. Macam itulah.
Sebab korang kadang-kadang perlukan kreativiti tu bukan je sahaja dekat design ni tau, tetapi tempat tata letak setiap frame ni. Contoh kan, kadang-kadang tadi padahal design benda yang sama je kalau korang perasan, warna ungu, warna biru ni kan. Tetapi benda ni nampak boleh tiba-tiba boleh ada pula yang kat atas ni. Macam tu. Macam itulah keadaan dia. Lepas tu contoh, kadang-kadang poster ada portrait. Tetapi macam mana tak nak nampak sangat kosong, macam mana tak nak nampak sangat tu, perlukan kreativiti tu. Lepas tu kita dah siap setup ni semua, kita dah rasa puas hati lah setup ni semua kan. Semua ni semua sama je konsep yang saya cakap tadi, just masukkan apa semua, buat kat Canva apa semua, cari lagu ke apa ke. Lepas tu itu saja. Lepas tu macam mana nak start streaming Fizan? So nak start streaming, kita buka FB. Buka FB. Biasa kalau macam korang dah jadi admin pendidik, nanti korang akan ada Simo je. Live stream dia. So korang akan group, korang akan ada macam contoh kalau group group macam FB ni ada group saja, tak ada page. Ada page. So kalau macam group macam itulah, nanti kan ada group kat sini. So dia akan ada macam ni, tekan je. Nanti kalau FB pendidik dia akan macam ni. Sekejap, so login FB pendidik yang ada pendidik supaya korang nampak. Ya. So sekejap. Okay, kita sambung dulu. Macam mana live stream menggunakan OBS? Nak live stream secara OBS mudah saja. Korang akan perlukan masuk ke FB. Lepas tu korang nampak page ni kan, bukan page. Oh sebelum sorry, to create page. Sini. Okay, ni kan ada kat sini tepi ni kan. So korang tengok Simo tadi, masukkan ada page. So dia akan ada masuk page yang korang pernah jadi admin. So macam yang ni saya jadi admin lah, ada beberapa page, assignment apa semua. Contoh kalau macam ni pendidik, so tekan saja FB pendidik. So dia akan buka macam ni, so akan dia masuk. So kat sini ada gambar-gambar korang. So ni siapa lah. So dia ke live. So tekan live. So dia akan keluar ni. So bila dia ada dua ni hiraukan. So tekan ni, select. Sorry. So dia akan keluar ni. Kalau dia terkeluar yang ni, FB kat kamera ni, jangan ambil webcam ni, ambil stream software. So dia akan tulis kat sini. So ni X. So dia akan keluar. Masuklah title ke apa ke. Title, description korang kan. Sorry saya malas tulis. So korang kat mana tadi kita punya setting tu, ni lah saya cakap tu string key. Kita ambil kat sini lah, kita tekan copy. Lepas tu kita pergi dekat OBS, kita tekan setting, stream, kita ambil stream. Ni lah stream key tu. So kita boleh lah
tekan stream key tu. Tekan apply, tekan OK. Tekan apply tu, tekan start stream. Saya tekan FB tu. FB tu lah. Nanti kan orang terperanjat ada program tu. Kita buka FB lain. Okay. Jadi saya ulang balik Itu konsep yang sama tu. Tekan live stream, live. Sel ni, go live tu. Lepas tu kadang-kadang dia keluar yang ni. Pilih je lah mana korang nak. So macam kadang saya want to be committee, get started. So next. So done. Tu bacalah, nanti korang boleh baca. So macam ni. Lepas tu masukkanlah tajuk. Saja. Okay. Lepas tu masukkan stream key ni. Ambil stream key ni tu, tekan copy. Dia cakap CTRC, CTRV. Tu je nak stream key. So masukkan. Macam ni tadi ada kan. So tekan apply, tekan OK. Start streaming. Okay, start streaming. Dia start streaming jangan anggap dia dah go live tau. Kan belum lagi. Tekan dia akan keluar biru ni. Tadi tak keluar biru. So tekan biru ni barulah dia live. So okay. So kat sini nanti korang akan nampak dashboard. So kat dashboard ni korang boleh tengok lah komen. So dia agak susah sikit lah kat sini. Sebab tu yang saya sarankan sampai 8GB RAM base tu. Sebabnya korang akan buka StreamYard, korang buka FB. Lepas tu maafkan saya, korang akan buka OBS dalam satu masa. Nampak? Saya 16GB RAM. Oh, saya dah tekan FB keluar. So macam ni contoh terjadi keadaan macam ni. Hafizan, macam mana FB saya dah terkeluar ni, saya dah tekan X ni, adakah dia masih live? Ya, dia masih live. Dia bergantung, dia tak kalau tekan X, ya dia akan masih berjalan live tu. Tetapi kalau korang tekan end live, dia matilah. So macam ni kan. So jangan risau, tak ada masalah pun. Kalau korang tertekan X sini tak apa, jangan tertekan end live kat bawah ni. So kalau terkeluar macam tadi, macam ni kan, so tak ada masalah pun. Tekan balik group korang tu kan, masuk je lah live dia secara macam viewer tu. Contohnya kan, dengan live kan. So tak ada masalah pun. So dengan live masuk lah. Tapi korang still boleh komen, boleh pin juga. Komen tu dia still sama konsep. Cuma dia tak boleh ni saja apa buat pool ke apa ke. Tu tak boleh lah sebab korang dah terkeluar daripada dashboard dia. So korang boleh pin. Cuma macam ni lah. So dia punya view. So dekat sini apa yang korang boleh ambil tahu ni lah. Ni untuk kita tengok lah. Kalau line dia kuning, merah tu perlu gelabah. Kalau dia merah lama sangat tu gelabah. Sebab line live tak ada lah. So macam tu lah. So ni boleh tengok CPU, berapa korang punya CPU. Lepas tu berapa FPS korang punya. So live masa drop frame berapa peratus. Kalau macam untuk drop frame ni adalah kita nak tengok korang punya ni lah. Kalau dia macam 100% maksudnya frame tu tak bergerak langsung. Macam contoh yang benda ni tak bergerak. So basically macam ni lah. So korang tengok daripada segi live. So cumanya saya nasihatkan pantang larang dia adalah korang jangan bila buat macam ni kan, korang keluarkan StreamYard ni jadi satu saja. Jangan sekalikan dengan FB. Okay. FB ni sebab kadang-kadang sebabnya kalau capture
OBS kan, capture OBS, sorry. Nampak. Sorry sekejap. Okay. Capture OBS ni, kalau korang bertukar dekat sini, FB, dekat contohlah FB dekat sebelah sini, korang tukar, dia takkan capture lah live stream tu. Dia akan bertukar benda lain lah. Contoh tengok sekejap. Dia bagi contoh. Sekarang ni kita buka Google kan. Buka Google, dia tak buka. So basically biar je. Biar dia terbuka, jangan korang minimizekan, jangan korang kecilkan. Jangan korang X lagilah. Nangis lah. So benda itulah. So kalau macam ni korang biar je. So kalau korang nak tengok FB, buka lagi satu Google Chrome, window lain. So macam ni boleh lah. So dia takkan kacau. So biasanya saya kecilkan lah. Dia buat macam ni. So kalau dah korang rasa macam ni agak-agak lag tak? Lag kan? Mesti lag. So korang boleh nampak lah. Ini nampak. Dia still okay je, tak ada masalah pun. So macam OBS Studio ni korang boleh lah tutup. Dia macam kalau korang tak tukar macam tengah berceramah tu kan, dia tak tukar transition sangat kan. So boleh lah korang tutup. So kita main kat FB dengan ni je lah. So janji jangan korang kacau yang sini je. So kalau macam cursor mouse ni dia tak nampak lah. Selagi macam korang tak tekan ni, nanti baru nampak. Itu je lah setakat ni untuk OBS. So macam OBS ni bolehlah minimizekan je yang korang handle dekat ni je lah. Cuma korang macam tengok-tengok kejap je lah untuk OBS ni, untuk tengok dia sama ada hijau ke apa ke. Macam saya akan guna lagi satu device iaitu handphone kan untuk saya tengok sebagai viewer. Satu lagi saya nak pesan, korang jangan tengok FB kan. Tengok FB dia macam lambat dia. Macam contoh ada cakap A, dekat FB belum cakap A lagi. Ada cakap B tapi kat FB pun cakap A. Maksudnya memang FB live dia akan lambat berapa kan, 1 atau 2 minit. So kalau macam korang selalu tengok gaming live atau tournament game, biasa kan diorang akan lambat kan. Sebabnya diorang tak nak tahu apa ni map tu. So macam itulah keadaan dia. Dia memang akan lambat dalam 1 atau 2 minit. So jangan risaulah. Jangan cakap itu lag weh, lag. Jangan, bukan lag. Dia memang lambat 1 atau 2 minit. Setakat ni saya rasa tu saja untuk OBS dan juga StreamYard. Lepas tu dekat StreamYard ni cuma ni je lah, kalau korang nak main tu pun korang tengok chat. Lepas tu kalau macam contoh lah, contoh cumanya saya beritahu, saya pun lupa ni dekat pesanan. Saya dekat akhir tapi lupa. Kesian korang dapat penceramah macam ni. Tak apa, saya buat santai je malam ni. So contohnya perkara ni adalah contoh macam tadi kan saya cakap, kita buat kalau macam guna StreamYard saya, StreamYard sahaja, panel ataupun moderator siapa-siapa yang berada dalam StreamYard ni akan nampak kerancakan komen tu, ataupun orang kata boleh nampak komen-komen yang berlalu di FB tu. Tetapi kalau korang guna OBS, diorang tak boleh nampak. So diorang memang tak tahu pun, diorang memang jalan dia. So macam mana korang nak tunjukkan sesuatu tu, komen tu adalah korang kena copy daripada FB, lepas tu korang kena buat macam ni. Nampak? Macam ni lah. Sebab tu yang ni banyak tulisan. Sebenarnya ni untuk banner yang scroll-scroll tu, tapi saya gunakan untuk naikkan komen. So kena copy paste lah. Memang penat sikit lah kerja dia. Tapi kepuasannya dia adalah dari segi frame dia ni. Nampak orang kata modern. Macam tu. Live stream nampak ni, nampak kenai. So nampak lah kalau korang copy paste lah. Macam tu lah. Setakat ni itu sahaja untuk saya rasa saya clear lah untuk saya terangkan menggunakan OBS dan juga StreamYard. Tiada apa-apa perkara lagi dah.
Itu saja step dia. Saya guna bagi yang simple. Yang lain ni korang kena jadi kreatif je. Afizan, saya ada satu soalan. Apa dia? Kalau kita nak ubah kedudukan macam transition daripada moderator besar kepada speaker yang besar tu kan, ataupun daripada 4 orang tapi nak nampak 1 orang je kan, yang tu kita adjust dekat StreamYard kan? Betul tak? Ya betul. Yang tu semua, maafkan saya punya format. Contoh ke? Bisa Rumi belakang. So macam tu kita usik dekat StreamYard saja. Kalau OBS ni contohlah ni ada cara yang susah tetapi dia menjadi cantik juga. Tapi cara susah kalau korang tak nak main kat OBS lah. Contohnya bagi saya susah, bagi setengah orang dia suka. Contohnya kita capture banyak-banyak window capture ni. Contoh ni kan satu kan. Kunci. Lepas tu contohlah kan, contoh kita buat 4. Contohlah kat sini ada 2 kan. Contoh kalau kita biasa kita buat dekat ni kan, dekat StreamYard boleh lah kan, kita nak besar kecil besar kan. Tetapi kalau dekat OBS korang kena buat scene lain. Contoh kat sini penuh. Lepas tu dekat scene lain pula korang kena buat tambah lagi satu scene. Copy, contoh kalau malas copy lah. Copy dia. Duplicate sorry. Dia kan jadi live stream 2. Lepas tu korang contoh korang ambil seorang saja, korang kena cut, kena crop. So dia akan jadi satu untuk satu orang besar. Ni dekat OBS lah, kalau nak main kat OBS lah. Kalau dekat StreamYard tekan je layan ni, senang je. Korang buat satu frame je, yang ni je, yang ni saja. Dia jadi satu frame saja. Kalau nak main dekat OBS dia akan jadi macam ni lah. Kena buat scene lain, kena tukar-tukar. Tu yang payah je. Dia akan jadi payah. So lagi senang buat dekat StreamYard. Bagi saya lagi senang dekat StreamYard sebabnya kita tak tahu, kita nak kadang-kadang AJK Technical ni bukan sahaja nak tengok OBS itu je 24 jam kan. So macam saya suka tinggalkan OBS ni macam sebab macam contoh lah tengah live stream kan, moderator tengah bercakap kan. Kadang-kadang dia ambil dalam masa 1 jam 30 minit kan. Contoh kalau duduk kat OBS nak tekan-tekan tu satu-satu tu, satu dia macam membuang masa. Satu lagi kita tak akan tahu keadaan dekat StreamYard. Tu yang kedua. Yang ketiga, contoh panel terkeluar, contohlah panel tu ada masalah, dia akan lari. Lepas tu crop dia tak cantik. Contohlah tengah macam ni kan. Ni padahal satu orang saja ni, patutnya ada dua orang macam ni kan. Patutnya cantik lah macam ni kan. Tiba-tiba panel ni buat hal, lain dia buat hal, terkeluar. Dia jadi besar ni. Lepas tu kita pula lambat masa tu, laptop tengah jam. Kadang-kadang laptop saya pakai 8GB pun, 8GB RAM pun kadang-kadang dia lag kan. So macam nak tukar tu lambat, kan dah jadi buruk. Betul tak? So it's better korang dekat StreamYard saja. So walau kadang-kadang korang boleh nampak, contohnya macam Adam Mirah kan, padahal dia duduk kat bawah, contoh dia duduk kat atas macam ni kan. Tetapi korang perasan macam contoh saya AJK Technical ni, korang anggap sebagai penceramah. Korang nampak Adam Mirah ni muka dia dah kehausan, dah apa ni, ketandusan dah.
tapi korang rasa dah tiba masanya dia untuk dia berehat sekejap. So korang boleh besarkan. So korang bagi okay Art minum lah. So Pak, kita boleh nampak kat bawah ni dia tengah minum kan. Lepas tu nanti dia angkat tangan, okay dah boleh naikkan aku balik. So it's basically lebih mudah, lebih orang kata lebih sistematik bila korang jadi AJK Technical. Memang lah korang nampak, memang lah macam ada orang kata kan macam pemalas, macam tak lawa sangat kan, static je 1.5 jam kan, 1 jam contoh. Saya dapat komen sebenarnya macam contoh 1 jam setengah frame ni je. Macam orang kata bosan lah benda tu kan. Tetapi bagi saya, diri saya sebagai AJK Technical dan juga kemampuan laptop saya dan juga apa yang saya rasa memudahkan kehidupan saya untuk orang kata smoothnya program ni, smoothnya AJK Technical ni adalah saya rasa inilah cara yang terbaik, sistematik. Orang kata kita ni sebagai as a student, kita punya kemampuan laptop itu pun bukannya kita harga RM24,000, RM50,000 kan. So bagi saya, cara yang saya ajar ni adalah based on pengalaman saya tengok kawan-kawan saya AJK Technical kadang diorang overdo it dan benda tu collapse. Macam tu lah. Sebab tu saya ajar benda ni adalah untuk paling mudah dan paling sesuai bagi saya lah. Saya rasa mungkin kalau tak sesuai tu pun saya minta maaf awal-awal, tetapi insyaAllah saya rasa inilah cara orang kata paling ringan lah untuk faham dan step dia macam mana. So basically kalau yang transition apa tu semua tu bergantung pada kreativiti korang nak buat muka dia besar tengah bercakap ke apa ke. Basically itulah kreativiti korang semuanya dia capture dah dekat ni. Contoh korang tengok je. Mungkin macam ni contoh saya besarkan so dia besar macam ni. So bergantung kreativiti. Bagi saya apa yang saya ajar ni adalah macam kenapa Bizan tak ajar detail macam mana nak tekan-tekan ni kan, macam mana nak tekan-tekan tu kan. Sebab benda tu korang kena try test dan ikut rasa cita rasa korang. Kalau saya ajar pun kalau banyak sangat detailing nanti korang tak dapat. Baik saya ajar cara nak letak benda ni, cara nak letak benda ni macam mana, cara apa kegunaan audio mixer ni, secara ringkas je apa dengan program kan. So korang dapat, yang lain tu korang explore lah, tengok YouTube mungkin ada nak tambah. Kadang-kadang kan kalau korang tengok terima kasih kepada Adamira 50 star, sebenarnya boleh je nak tambah-tambah benda tu, cuma explore lagi. Tapi untuk basic program this is macam tu supaya korang mudah nak faham dan korang ada basic tentang teknik. Bagi saya saya rasa tu saja untuk ada saya terlepas lagi, ada persoalan lagi tanya je. Saya rasa saya habis dah, tak ada tinggal apa-apa lagi. Ya boleh. Kan, maksudnya kita boleh susun macam yang ada dalam StreamYard tu je kan. Maksudnya kan kalau kau tutup jap ya. Kalau bawah tu dia ada 1, 2, 3, 4. Tutup jap yang ni. Yang mana? Maksud aku pattern dia tu, pattern untuk berapa orang dalam satu frame tu, maksudnya kita boleh ikut pattern yang StreamYard provide sahaja Ya betul. Bawah tu kan ada tu. Contoh kalau sampai yang kan, last kali tu maksudnya untuk presentation kalau dia ada slide macam tu. Kalau contoh ada presentation dia akan keluar. Betul lah presentation. Jan, tadi yang kau share tu kau share yang video Jan. Kau tahu bukan yang presentation. Presentation tak ada lah. Kau share yang file video. Astagfirullahaladzim, patutlah. Sorry. Maafkan saya. Betul lah kita anggap heavy di presentation
So dia akan keluar macam ni je. Dia tak boleh nak tukar. Cuma dia boleh tukar kedudukan macam tu. Awal dulu atas, awal dulu bawah. Dia tak boleh nak paling kurang pun macam ni. So tak boleh. Faham. Dia dah tetapkan dah, setakat tu je yang mampu dia lakukan. So kalau nak besarkan je, besarkan je. Dia jadi macam ni. Dia jadi macam ni. Tu sahajalah. Cuma kita boleh ubah kedudukan je. Tak boleh tak ada evan-evan lah. Kalau yang secara saya ni. Tetapi boleh je kalau creativity tu, orang kata nak presentation tu, nak guna OBS sebenarnya boleh je, tak ada masalah pun. Tapi orang kata try test lah. Kalau macam tak lag tu okey lah. Kalau macam saya takut juga kadang-kadang kita nak overdo it pun takut macam nanti memakan diri kita sendiri lah, macam tu lah. So saya buat yang simple, yang mudah bagi saya. Tapi dia memuaskan, macam cantik, kreatif lah. Itulah prinsip diri saya lah dalam technical. Cantik, kreatif, elegan, memudahkan. Macam tu je. Alright, okay, thank you Zan. Alright. Ada lagi soalan? Yang bakal-bakal technical? Macam Husin cakap kan, seorang lagi program, seorang technical, seorang jaga StreamYard tu basically betul juga. Macam kadang-kadang yang nak tukar-tukar transition ni kan, yang macam ni kan, contoh besarkan muka ni kan. So orang yang jaga StreamYard tu lah yang buat. So kita tak payahlah sibuk-sibuk. So kita tak payah buka heavy yang lagi satu. Tapi kalau macam korang ni seorang saja AJK technical, korang terpaksa macam saya ajar. Basically cara yang saya ajar ni cara yang kalau korang seorang sahaja AJK technical. Tetapi kalau korang ni ada 2 orang, so boleh lah bahagi. So kalau basically kalau macam korang bahagi tu, korang tak payahlah buka FB tu. Korang minta je dekat orang tu stream key, korang masukkan, tekan go live dah. Ya kan AJK technical yang lagi satu tu yang duduk di StreamYard tu, copy paste soalan ke apa ke. Korang just jaga OBS untuk pastikan dia tak lag apa semua. Lepas tu mungkin ada banyak-banyak capture nama ahli macam tu kan. Ada nama ahli yang banyak kan. Contoh nama ahli forum, nak tutup ni ke, macam tu lah. Mungkin kalau macam korang punya laptop tak support tu kan, boleh lah macam dulu pun saya 4GB RAM, masa pakai 4GB RAM saya 4GB, saya buat 2 orang technical, di mana seorang saya letak laptop saya sebagai OBS dan laptop kawan saya sebagai StreamYard dan juga FB. So lagi satu laptop tu StreamYard dan FB. Kau nak copy komen ke apa, yang satu lagi tu saya biarkan, saya nak buat untuk dia jalan saja OBS. So tak adalah orang kata terlampau lag sangat macam tu lah. Itu pun satu perkara yang bijak agak, pinjam member punya laptop, pakai laptop kedua. Tu antara tip lah kalau ni. Kalau ada soalan tanya je, saya insyaAllah saya jawab. Ke malu? Santai je. Ke saya terlalu cakap laju sangat sampai korang pun tak faham apa yang saya cakap. Saya risau yang tu sebenarnya. Tak bagi saya technical ni kalau nak buat ramai-ramai pun macam letih juga sebenarnya. Sebab dia sepatutnya saya kena buat face to face. Kalau face to face tu senang, macam nak tunjuk kan tekan mana, tekan ni. Kalau online ni korang boleh tengok macam ni, lepas tu korang nak faham ni, korang kena tekan, try buat. Macam tu lah. Tapi saya boleh cuma buat penerangan saja dahulu macam ni. Tapi nanti dalam dua boleh try. Izan lah dah try. Makanlah. So saya rasa setakat tu saja kot dah pukul 10 apa ni Husin cakap sampai pukul 9 je.
9.30 je saya drive sampai setengah jam. Sebab kalau bagus sikit. Saya rasa tu saja daripada saya. Kalau ada soalan tanya je. Saya tak ada masalah, saya akan jawab. InsyaAllah. Kalau nak belajar buat frame tu hari lain kot. Saya insyaAllah saya boleh belajar sikit-sikit. Itu saja dari saya. Kalau ada soalan boleh tanya. Okay. Okey. Ada apa-apa soalan tak yang nak tanya? Ke semua okey. Kalau malu nak bertanya dalam ni tak apa, nanti macam yang Fizan cakap, nanti kita akan buat group, nanti dah isi Google Form, nanti akan ada link group, nanti join je group tu. Dan kalau apa-apa soalan boleh tangkap gambar ke, nak record video ke, boleh tanya dalam tu lah, dalam group tu. Okay, terima kasih kepada, saya ucapkan terima kasihlah kepada Fizan yang anggap dia ada soalan. Okay, saya persilakan presiden kita lah, Naufal, untuk berikan sedikit ucapan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam selamat petang kepada semua. Pertama sekali Naufal nak ucapkan terima kasihlah kepada speaker jemputan kita iaitu yang merupakan juga mantan kepada Timbalan Presiden sesi lepas. Jadi Naufal nak ucapkan terima kasih sangat-sangat kerana sudi menerima jemputan kami dan Naufal nak ucapkan terima kasih juga kepada mantan presiden kita yang ada dalam ni, Kak Ad dan juga Kak Natul. Kita masih ada dalam ni kerana sudi untuk support program tugasan pertama, kerana ni job pertama Hussein lah. Jadi terima kasih banyak-banyak kerana sudi masuk dan juga membantu kami dalam proses untuk menerangkan kepada SPSO kami. Okey, dan nak ucapkan juga tahniah kepada semua exco dan juga executive program, executive technical yang hadir pada malam ni kerana ini adalah merupakan satu ilmu yang sangat penting lah kerana kita kan program face online sekarang. So ini adalah satu ilmu yang komponen yang sangat penting dan sangat utama kerana ini dapat membantu kita untuk melaksanakan program kita nanti. Jadi Naufal nak ucapkan terima kasih sekali lagi dan jika macam sekarang ni Fizan hanya bagi Glow nak pancing. Fizan bagi pancing, jadi semua akan pandai-pandai berdikari untuk mancing. Tapi dalam masa jika ada masa akan datang nanti ada sekiranya ada yang tak faham dan sebagainya, seperti yang Fizan dan juga Hussein cakap, kita ada group nanti boleh sorakan persoalan dalam tu dan insyaAllah Fizan dan Hussein dapat membantulah. Okay, jadi rasanya itu saja daripada Naufal. Terima kasih dan tahniah sekali lagi. Terima kasih. Dan sorry, kalau macam tu boleh tak Naufal nak jumpa Kak Ad kalau ada apa-apa ucapan ringkas untuk kot lah, ada apa-apa ucapan kata-kata kau marah. Okey. Ada ke Kak Ad? Tak ada? Nak kena cakap apa? Takut. Sikitlah kata-kata semangat ke apa? Kita semangat ya. Jadi aku panggil sekali. So first of all nak cakap tahniah atas penganjuran ni lah. So tahniahlah kepada yang saya kira ni bawah Exco Teknikal dan Logistik juga. Jadi kepada Exco Teknikal dan Logistik, saudara Hussein, tahniah lah. Okey, dan tahniah juga kepada semua adik-adik lah yang hebat adik-adik dah sekarang ni kan. Sebab saya pun asal 7. So tahniah kepada semua kerana dipilih untuk menjadi peneraju pendidik dalam legasi yang seterusnya. Okey. Setiap legasi akan ada trend dia yang tersendiri, akan ada cabaran tersendiri, akan ada kehebatan dan kekuatan yang tersendiri. Jadi korang sekarang satu keluarga. Saya suka bahasakan satu keluarga lah. Kita sebagai arisan kepimpinan ni, kita satu keluarga. Jadi yakinlah kepada MT kalian dan MT pun selalunya dia akan yakin dengan anak buah dia. Jadi sama-samalah bekerja dan membantu